Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya telah pun kita sediakan, dan kita akan semang-semang berkaitan dengan topik ataupun isu yang kita pilih hari ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baik, topik yang kita pilih ini ialah industri sawit, rahmat buat rakyat dan negara. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, iaitu pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Ini pertama kali tu ya bersama dengan kami di Bernama TV. Dah kali ketiga saya rasa. Okay. Dah lama tak datang ke sini. Jadi dah biasa lah. Ya, dah biasa. Okey, kita memilih satu topik yang cukup penting sebenarnya, menarik untuk kita sembang-sembang. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, bila kita bercakap tentang topik iaitu industri sawit, rahmat buat rakyat dan negara, apa sebenarnya yang ingin ataupun apa yang sebenarnya bila kita sebut tentang rahmat buat rakyat dan negara itu sebenarnya tu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada pihak Bernama yang telah sudi untuk menjemput saya bersama-sama pada malam ini, dan terima kasih juga pada Cik Syarkawi. Ya, terima kasih. Sebenarnya apabila kita bercakap soal rahmat berkaitan dengan sawit, ini sebenarnya terlalu luas. Ya. Sebenarnya ramai yang berada di luar sana, sama ada pekebun-pekebun kecil yang terlibat dengan sawit ini, walaupun dia menanam sawit, mendapat rezeki daripada sawit, menjual sawit, tetapi kadang-kadang mereka terlepas pandang keistimewaan yang ada pada sawit ini. Sebab itulah Yang Berhormat Menteri Peladangan dan Komoditi telah memperkenalkan tagline-nya ialah sawit anugerah Tuhan. Sudah tentulah orang bertanya-tanya apakah signifikannya sawit anugerah Tuhan ini. Sebenarnya Cik Syarkawi Cik Syarkawi sendiri seawal bangun pagi sudah terdedah kepada sawit. Kita gosok gigi, kita menggunakan produk sawit, kemudian kita sarapan pagi juga produk sawit. Apabila kalau suri rumah, wanita, kaum ibu nak keluar, tentu pakai makeup sikit, pakai lipstick, kosmetik itu juga produk sawit. Kita makan tengah hari, minum petang, malam, sehinggalah kita tidur balik. Itu semua kita terdedah kepada produk-produk sawit. Dan bercakap rahmat ni juga, sebenarnya hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalau diikutkan pada petang tadi sehingga urus niaga sawit ditutup, harga sawit saya pun terkejut. Semalam harga 3,430 lebih. Tetapi hari ini tiba-tiba melonjak kepada RM3,501.50. Jadi saya pun tak sangka kembali melonjak. Saya menganggarkan bahawasanya akan menurun sehingga 3,400, tetapi kembali melonjak. Ini semua adalah rahmat. Rahmat buat sejumlah 481,375 orang pekebun kecil. Cik Syarkawi, di saat pandemik COVID-19 ini, kita tahu keadaan ekonomi negara, kesukaran rakyat kita di dalam mencari rezeki, tetapi alhamdulillah pekebun-pekebun kecil sawit ini sekurang-kurang boleh menarik nafas lega, boleh berada di dalam keadaan yang kita anggapkan agak selesa, kerana harga sawit stabil pada paras 3,400 ke atas, dan kita berharap harga ini terus kekal stabil pada paras ini. Kalau turun pun dalam biarlah 3,000 ke atas, jangan turun di bawah
kalau di bawah 3,000 sikit pun masih lagi dalam keadaan selesa. Tetapi untuk kelegaan, barangkali ini adalah kebetulan rezeki untuk semua penggiat-penggiat dalam industri sawit. Bila Datuk sebut tentang harga, ini pun sesuatu yang menarik lah. Ianya merupakan harga yang paling tinggi sebenarnya dalam sejarah sejak 8 tahun lalu, iaitu daripada bulan Mei 20 tahun 2012. Mungkin kita boleh dapatkan pandangan Datuk sendiri, apa faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan harga sawit tiba-tiba naik dengan begitu mendadak sekali itu? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga sawit. Pertamanya, stok sawit kita berada pada paras yang cukup stabil, iaitu di bawah paras 2 juta tan. Di bawah paras 2 juta tan, sekitar 1.5 juta tan. Ini salah satu daripada faktor. Faktor yang kedua ialah permintaan yang meningkat di pasaran antarabangsa. Ini juga ekoran daripada fenomena El Nino yang telah melanda negara-negara Afrika Selatan, yang mana negara-negara ini merupakan pengeluar kepada bijirin-bijirin saingan kepada sawit. Contohnya kacang soya. Pengeluaran mereka terjejas dengan teruk. Jadi peralihan tumpuan daripada penggunaan minyak kacang soya ini kepada sawit, ini telah menyebabkan harga terus meningkat. Tetapi Cik Syakawi, kita tidak boleh mengharapkan keadaan ini berterusan. Kita mesti berikhtiar untuk menentukan pasaran harga sawit kita ini terus kompetitif, terus stabil di peringkat antarabangsa. Sebab itulah pihak kerajaan telah melihat beberapa perkara yang mesti dilakukan. Pihak kementerian MPIC, Kementerian Perdagangan dan Komuniti, MPOB sendiri telah bekerja rapat dengan pihak Wisma Putra, pihak Kementerian Luar, untuk kita menerokai pasaran-pasaran baru, seperti pasaran-pasaran di negara-negara Afrika, seperti kawasan Timur Tengah, dan di Asia sendiri. Kita mesti meningkatkan penggunaan dan juga ekspor sawit kita ke negara-negara berkenaan. Ini amat penting bagi kita supaya harga sawit ini terus mampan berada di pada paras yang terus stabil. Bila Datuk sebut tentang pasaran, ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya. Saya juga nak kongsi bersama dengan Datuk lah. Kita tahu bahawa negara-negara barat, terutamanya dalam kumpulan EU sendiri, mereka seolah-olah ingin melakukan semacam sabotaj sebenarnya kepada harga kepada pengeksportan minyak sawit kita. Jadi apakah tindakan yang dibuat oleh kementerian sendirilah dalam usaha untuk memberi kesedaran sebenarnya kepada negara-negara barat bahawa minyak sawit kita adalah sesuatu yang tidak seperti apa yang dimainkan di luar sana, tidak seperti apa yang diperkatakan oleh mereka. Kita tahu isu ini adalah suatu isu yang hangat diperkatakan hari ini apabila pihak EU telah mengenakan beberapa langkah dimasukkan dalam dia punya regulation. Dan yang perlu kita tahu juga bahawasanya ekspor kita ke negara-negara EU adalah merupakan ekspor yang ketiga terbesar. Pertama China, yang kedua India, yang ketiga EU. Satu jumlah yang besar kita ekspor ke sana. Tetapi dalam pada itu kita masih lagi berikhtiar, dan saya amat gembira apabila pihak Kementerian Luar mengatakan bahawasanya mereka akan berusaha untuk mempertingkatkan hubungan diplomatik dengan EU bagi memastikan sawit kita ini terus dapat dieksport ke negara-negara EU. Dan di sini juga Cik Syakawi, yang perlu saya jelaskan ialah apabila penggunaan biodiesel di negara-negara EU yang sebelum ini, sekarang ini 40% kandungannya akan dihentikan, terutamanya berkuat kuasa sepenuhnya pada tahun 2023 nanti. Maknanya kegunaan terhadap minyak sawit ini akan berkurangan. Mereka memberi tumpuan kepada
kereta-kereta berkuasa elektrik. Sebelum ini kereta yang menggunakan kenderaan yang menggunakan diesel ini dicampur 40% dengan minyak sawit. Sebab itulah permintaan agak tinggi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh terus mengharap ihsan ke-19 orang. Kita mesti ada ikhtiar kita sendiri. Juga saya nak maklumkan, apabila rahmat buat rakyat dan negara tadi saya tak habiskan, ekspor sawit kita untuk tahun 2019 adalah berjumlah 67.55 bilion. Bukan satu angka yang kecil. Maknanya duit negara luar mengalir masuk ke negara kita berjumlah 67.55 bilion. Dan penyumbang kepada KDNK negara yang berjumlah 6.57% industri sawit. Dan di sektor peladangan ini penyumbang terbesar, sawitlah penyumbang terbesar kepada KDNK negara di sektor peladangan ini. Kita mesti mengekalkan ini supaya kita dapat membantu negara. Itu kita lihat daripada gambaran yang cukup besar. Tetapi bila kita cakap tentang rahmat buat rakyat dan negara, buat rakyat itu juga penting sebenarnya. Dan tadi pun Datuk sentuh sepintas selalu tentang nikmat yang mungkin akan dirasai oleh pekebun-pekebun kecil. Jadi mungkin Datuk dapat terangkan antara faedah yang akan diperolehi oleh pekebun-pekebun kecil ini hasil daripada kenaikan harga minyak sawit mentah ini. Ya, sebenarnya kita nak ada wujudkan satu kesedaran di kalangan pekebun-pekebun kecil sawit ini. Saya sebagai satu contoh yang saya bagi, mengapa pengeluaran sawit kita terjejas pada awal 2020, penghujung 2019. Selain daripada musim itu adalah musim melawas, itu tak boleh lari, itu lumrah. Tetapi apabila kejatuhan harga sawit pada sekitar penghujung tahun 2018, maka pekebun-pekebun kecil sawit ini kurang kepeduliannya kepada kebun-kebun mereka. Mereka tidak mengamalkan gaya ataupun amalan pertanian yang baik, good agriculture practice, GAP. Maknanya sampai waktu meracun kita kena meracun, sampai waktu membaja kita mesti membaja, ladang mesti bersih. Apabila mereka terabai tentang kebun-kebun mereka, apabila harga sawit mula meningkat naik, mereka memberi tumpuan kembali kepada kebun mereka. Tetapi mesti diingat, hari ini kita jaga kebun kita, esok lusa seminggu sebulan hasilnya belum dapat kita lihat. Makan masa setahun hingga setahun setengah barulah hasilnya dapat kita lihat. Maka saya nak memberi nasihat kepada pekebun-pekebun kecil sawit ini agar terus menjaga kebun-kebun supaya hasil yang lebih baik akan dapat diperolehi sepanjang masa. Itu nasihat saya. Good agricultural practice itu nasihat Datuk kepada pekebun-pekebun kecil. Tapi kita juga nak tahu apa yang dilakukan oleh MPOB pula. Terutamanya bila kita cakap tentang inovasi teknologi industri sawit itu sendiri, apa yang MPOB lakukan untuk menjamin bahawa mutu minyak sawit mentah kita sentiasa berada pada tahap yang sewajarnya. Antara core business kita di MPOB ialah R&D. Kita sentiasa membuat research, kita sentiasa membuat kajian dan penyelidikan. Daripada semasa ke semasa kita menerima peruntukan daripada kerajaan untuk meneruskan usaha ini bagi memastikan bahawasanya daripada semasa ke semasa industri sawit ini akan sentiasa melangkah maju ke hadapan. Sebab itulah pelbagai hasil daripada kajian kita telah pun dikomersialkan di bawah program TOT, Transfer of Technology, yang kita tanda tangani dengan syarikat-syarikat yang berminat. Dan untuk makluman juga, masih banyak lagi kajian-kajian kita yang belum dikomersialkan. Jadi kesempatan ini juga barangkali saya nak menyuruh syarikat-syarikat di luar Bumiputera yang berminat datang ke MPOB untuk melihat hasil kajian kita, untuk dipasarkan oleh mereka. Daripada sinilah, daripada semasa ke semasa kita dapat improve, kita dapat tingkatkan
mutu penjagaan ladang. Contohnya jentera-jentera yang terlibat yang kita panggil mekanisasi ladang ini dapat kita pertingkatkan daripada semasa ke semasa, kerana kita sedar bahawasanya masa untuk menuai bagaimana teknik meracun ini dapat berada pada tahap yang terbaik, malah lebih baik sepanjang masa. Dan saya juga difahamkan bahawa MPOB juga dijangka akan meraih cukai khas tambahan sebanyak RM100 juta ringgit tahun depan. Jadi apakah yang akan dilakukan nanti? Apakah cukai khas tambahan ini mungkin boleh digunakan dalam usaha untuk memantapkan lagi peranan MPOB bila kita bercakap tentang produk minyak sawit mentah ni? Ya, sudah tentulah ianya akan kita gunakan balik bagi pelbagai program yang akan memberi manfaat balik kepada pengusaha-pengusaha sawit ini, kepada pekebun-pekebun kecil. Apa yang kita dapat, dengan kata lain kita akan bagi sumbangan di dalam bentuk yang berbeza kepada mereka. Sudah tentulah kita memerlukan satu sumber keuangan selain daripada geran bantuan daripada kerajaan yang kadang-kadang tidak juga mencukupi. Tetapi kita mesti melihat apabila sesuatu perkara yang kita nak kutip ini, mestilah kita tengok kedudukan harga sawit. Kalau harga sawit rendah, takkanlah kita nak ni kan. Apabila harga sawit berada pada keadaan stabil, maka bolehlah kita fikirkan pelbagai kaedah yang kita boleh buat untuk memajukan industri sawit. Itu dia. Baik Tok, kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita rehat buat seketika. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang industri sawit, rahmat buat rakyat dan negara. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, iaitu pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Baik, satu lagi isu ini pun kecoh jugalah. Rakyat pun ingin tahu juga, mungkin ramai yang tidak faham sebenarnya. Isu windfall tax yang dibangkitkan di Parlimen mungkin semalam kalau tak silap saya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan windfall tax ini sebenarnya tu? Ya, semalam memang dibangkitkan oleh ahli Parlimen MUA berkenaan dengan windfall tax kepada hasil jualan sawit ini. Kecoh juga Parlimen Encik Jakawi semalam. Saya berada dalam Parlimen pada waktu itu. Jadi waktu penggulungan, bagi saya sebenarnya Yang Berhormat ahli Parlimen MUA tersilap alamat. Sebenarnya sepatut soalan itu dibangkitkan di peringkat perbahasan jawatankuasa Kementerian Keuangan. Windfall tax ini aturannya telah dikenakan oleh Kementerian Keuangan. Tarifnya juga ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Cuma yang mengutip hasilnya pun dengan bahasa yang mudah oleh pihak custom juga di bawah Kementerian Keuangan, bukan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Tapi apabila berkaitan dengan sawit, orang akan melihat Kementerian MPIC ataupun MPOB. Windfall tax ini sebenarnya adalah satu cukai yang dikenakan oleh pihak kerajaan apabila harga sawit melepasi paras 2,500 CPO, minyak sawit mentah 1 tan untuk di Semenanjung. Kalau di Sabah dan Sarawak melepasi pada tahap 3,000 dan kadar cukainya berbeza. Kalau di Semenanjung 2,500 3%. Di Sabah dan Sarawak melepasi paras 3,000 1.5%. Itulah yang dimaksudkan barangkali menjadi kecoh. Kenapa tak kutip pada getah? Macam mana nak kutip pada getah? Kita pun tahu getah berada pada paras harga yang cukup rendah. Kerajaan memberi bantuan kepada pekebun-pekebun kecil getah. Takkan nak kutip windfall tax.
kita kena faham sendirilah, tak payahlah tanya soalan macam tu. Okey, kita di penghujung sebenarnya tu. Itulah setengah jam ini memang masa yang cukup singkat untuk kita bercakap tentang sesuatu yang cukup penting seperti industri sawit ini. Tapi yalah, saya tertarik hati juga tadi pun kita sembang-sembang bahawa sebenarnya minyak sawit mentah kita ni ada masa depan yang cukup cerah sebenarnya. Permintaan yang begitu hebat. Walaupun kita bersaing dengan Indonesia sebagai rakan saingan kita dalam industri minyak sawit ini, tapi Datuk menyentuh tentang penggunaan di peringkat tempatan juga. Itu juga mungkin boleh memberikan satu impak ataupun kesan yang positif untuk melonjakkan lagi harga minyak sawit mentah di peringkat global dan juga di dalam negara secara keseluruhannya tu. Saya sebut tentang jumlah ekspor sawit kita. Saya ambil pada angka pada tahun 2019, 19.86 juta tan kita ekspor, bersamaan dengan 26% global market share. Daripada jumlah pengeluaran minyak sawit negara ini, sebenarnya penggunaan domestik hanya 20%. Sebab itulah saya menyuruh seluruh rakyat negara kena sama-sama membantu sawit ini. Membantu sawit, membantu negara, membantu kita sendiri, membantu rakyat dan pekebun kecil. Kalau boleh kita tingkatkan penggunaan sawit ni biar melepasi pada taraf pada paras 20% ini, kalau boleh 30% penggunaan domestik. Tidak semata-mata kepada sektor-sektor perhotelan, sektor-sektor catering dan juga restoran, tetapi penggunaan seharian terhadap produk-produk yang berasaskan pada sawit ini, biarlah kita sedikit sensitif, ada kepekaan agar penggunaan sawit di peringkat domestik ini dapat kita tingkatkan. Itu kalau boleh menjadi hasrat di pihak MPOB. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Jaslan kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Terima kasih sekali lagi lah. Saya tak puas hati ni tu sebenarnya. Banyak lagi. Jangan kali terakhir ya. Jangan kali terakhir. Banyak lagi yang ingin kita sembang-sembang berkaitan dengan isu ini. Jadi saya harap Datuk Ahmad boleh datang lagi lah. InsyaAllah kalau dijemput ke ruang bicara ini kerana banyak lagi isu yang ingin kita sentuh. Jadi kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.